Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita melaksanakan perintah Allah iaitu sembahyang subuh. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi ini kita masuk satu tajuk. Kita ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah. Hidayatul Bidayah. Kitab berkait tentang amalan-amalan yang kita lakukan, sepanjang kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita ambil satu tajuk, iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Jadi kita nak sembahyang, sebelum kita nak sembahyang, dia ada adab-adabnya. Dia ada adab-adab kita, iaitu akhlak kita untuk kita nak menghadap Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ada adab-adabnya. Kalau kita nak jumpa Raja, sama jugalah. Kita ada adab-adabnya. Cara-cara kita nak menghadap Raja. Tambah-tambah kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Ini kita nak menghadap Allah.
Dan kita sembahyang, kita ucap Allahu Akbar. Kita angkat tangan selenda, kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas tu kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama wa tiwal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menghadap Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi. Wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Kita ulang-ulang. Kalau sembahyang fardu, kita ulang-ulang sehari semalam 5 kali. Sembahyang fardu, kita mengulang-ulang. Kita ulang-ulang sebut sehari semalam sebanyak 5 kali. Termasuk dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Jadi kita baca lah. Jangan kita tak baca walaupun sunat hai'ah. Cuma hak kita buat ni dapat pahala. Sekiranya kalau kita tak baca, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, iaitu benda yang makruh ni kita buat tak berdosa. Tetapi kalau kita meninggalkan benda-benda yang makruh, dapat pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di kita buat, jangan kita tak buat. Sebab apa? Disunatkan kita baca doa iftitah untuk nak peringat diri kita. Kita nak ketuk hati kita ni supaya ingat. Kita duk kata wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lepas tu kita buat pengakuan. Kita buat pengakuan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebut, kita janji dengan Allah, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, inna salati wa nusuki, dan ibadatku. Ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sunat baca supaya nak ingat diri kita ni. Nak ketuk diri kita ni, sekarang ni kita menghadap siapa? Menghadap Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita kata wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita menghadap Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita duk ingat selalu, duk habaq kat diri kita, sekarang ni aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duk habaq selalu dalam diri kita ni, sekarang ni aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kena tumpu perhatian kita, diri kita, nak beritahu dekat diri kita bahawa kita sekarang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghadap raja pun, kita dengan akhlak-akhlak kita berjalan. Lepas tu kita tunduk kepala. Lepas tu kita kata, ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Ni kita depan raja. Kita ada akhlak kita. Kita ada adab kita. Tambah-tambah kita menghadap Maliki Yaumiddin, raja pada hari kemudian, raja pada hari pembalasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak abad ni, kita duk baca walaupun disebut dengan sunat. Sunat tu kadang-kadang kita habaq sembahyang ni, kalau boleh kita kena tahu, kena lunyai lah. Kita kena ambil tahu sungguh-sungguh lah. Sebab sembahyang ni benda yang selalu kita duk buat.
Sehari semalam tidak dapat tidak, kita duk buat 5 kali kalau boleh. Kita kena tahu ni setengah daripada kita ni kadang-kadang duk semayang dah, duk pergi masjid dah. Nampak kemas dah, janggut panjang pada janggut. Sekarang kita lagi ni serban panjang pada serban kita lagi, jubah lebih labuh daripada jubah kita lagi. Kadang-kadang kita tanya, bila sebut hak rukun kauli tu rukun apa? Tu sebut hak rukun kauli tu ada berapa? Kadang-kadang tak tahu, tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Sedih kita kalau bab-bab lain kita komen cepat sangat. Kita mengalahkan mufti. Kita mengalahkan ulama-ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang cakap kita ni mengalahkan ulama-ulama. Sak kok nu, sak kata kok ni, sak buat kok nu, sak buat kok ni. Mulutnya tak berhenti-berhenti, bukan hanya mengumpat, fitnah lagi ada. Cakap pandai tuan-tuan, mengalahkan ustaz-ustaz, mengalahkan ulama-ulama, mengalahkan mufti-mufti pun kalah dengan percakapan dia. Tetapi bila ditanya berkait tentang bab semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu sebut rukun kauli tu apa? Rukun kauli tu apa? Hak sebut tu apa? Rukun yang hak kena sebut tu berapa? Dia kata doa iftitah. Doa iftitah tu bukan rukun kauli, walaupun rukun kauli tapi dia bukan rukun. Kemudian hak rukun yang hak kena sebut tanpa rukun kauli ada berapa? Tanya rukun kauli tu ada berapa? Garu kepala. Tak tahu ada berapa. Ni kita kalau boleh hak berkait tentang hak fardu ain, wajib pada tiap-tiap kita. Tak dapat tidak. Wajib pada kita ni hak duk hari-hari yang duk semayang ni, wajib talibul ilmi faridotun ala kullil muslimi nawal muslimat. Menuntut ilmu tu ada wajib, terutama berkait tentang bab ni, bab hukum beribadat, bab hukum fiqh. Benda yang hak wajib, jangan kita ambil sambil lewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kita nak peringat kita. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Apabila engkau telah selesai bersuci, termasuk dalam disebut dengan muqaddimah. Disebut dengan muqaddimah. Disebut dengan benda-benda yang hak sebelum kita nak buat fardu yang dinamakan muqaddimah ataupun syarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syarat. Dia bukan sembahyang lagi. Dia bukan sembahyang lagi. Sebelum kita nak sembahyang, kita ada adab-adabnya. Kita ada akhlak-akhlak kita ni. Kalau kata hak muqaddimah, hak syarat tu benda yang kalau kita tinggal, sembahyang kita tak sah dah. Contohnya bersuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Tutup aurat, suci daripada najis, sama ada pakaian kita kena suci. Badan kita kena suci. Tempat yang kita nak letakkan anggota ketika kita semayang, kita nak kena suci. Itu disebut dengan syarat. Menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu, itu hak benda yang syarat. Tak buat sahaja, semayang kita tak sah. Tetapi yang nak bicara pagi ni, akhlak kita, adab kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak kita, adab kita. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada adab, dia ada akhlaknya. Kalau kita nak jumpa orang besar, kita nak jumpa raja, kita nak jumpa orang kenamaan, kita pakai agak-agak pakai macam mana? Mesti kita akan pakai yang terbaik, pakai pakaian yang baru, dengan songkoknya, dengan sampingnya, dengan kelengkapan yang elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ini kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu yang sebut tadi ni. Sebelum kita sembahyang, kita duk peringat dah. Kita kata Allahu Akbar. Kita angkat tangan, simboliknya tanda kita serah diri. Ni kita angkat tangan ni tanda kita serah diri dah. Ni kita angkat tangan ni. Angkat tangan. Cuma kalau angkat tangan pun bagi angkat bagi elok-elok ni. Tapak tangan menghadap kepada kiblat ni. Bersentuh tangan dengan bau. Ibu jari bawah cuping telinga. Ini hak sunnah. Ni tapak tangan mengarah pada kiblat, tak mau macam tu. Ni lari, ni lari bukan takbir, bukan kita angkat tangan. Walaupun kita angkat macam ni sah sembahyang kita. Sah sembahyang kita sebab dia bukan rukun, ni angkat tangan ni bukan rukun. Yang rukunnya adalah Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat tangan ni bukan rukun. Tu kita nak kena tahu tuan-tuan. Tambah-tambah kalau boleh ni, bolehlah. Tu saya tuan-tuan walaupun tempoh PKP ni tak boleh nak pergi mana sekurang-kurangnya saya ambil inisiatif untuk nak buat juga kuliah waktu pagi sekurang-kurangnya nak peringat balik. Semua kita pakat tahu dah dalam ni. Semua kita duk mengaji dah dalam ni. Kita tahu cuma nak peringat balik, nak ulang kaji balik. Angkat tangan bagi elok. Angkat tangan ikut sunnah Nabi sebab Nabi dah beritahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi beritahu, sembahyanglah kamu dalam keadaan ikhlas dan berpahala. Sembahyanglah kamu dalam keadaan ikhlas dan berpahala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Ini kita dengan Allah orang tak tahu. Hak semata-mata dengan Allah ni orang tak tahu. Bukan kata orang tak tahu ni, malaikat yang ada di kiri kanan kita pun mereka tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni haduk tulis ni pun tak tahu hak benda hati ni. Hati ni adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, Nabi kata hendaklah kamu beribadat, buat suatu ibadat ikhlas dan berpahala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Tu dalam doa iftitah kita juga doa aja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Nak buat ni ikhlas kerana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhlas kerana Allah ni kita dengan Allah. Orang bukan tahu. Kita dengan Allah sahaja. Kita buat, kita duk ajak selalu, duk habak selalu. Sunat kita baca doa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerana Allah. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku. Kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Kerana makhluk tak boleh bagi bekas apa-apa. Makhluk tak boleh bagi kuasa apa-apa. Makhluk tak boleh bagi apa-apa. Yang boleh bagi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di akhirat besok nanti ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhirat nanti ni Allah seru kepada orang-orang yang buat ibadat bukan kerana Allah. Allah seru kepada mereka, kamu pergilah kepada orang yang kamu niat. Kamu pergilah minta pahala-pahala kepada orang yang dulu ni kamu buat ibadat bukan kerana aku, kerana makhluk. Pergilah kamu minta pahala. Minta pahala dekat mereka ni. Agak-agak mereka boleh bagi tak? Agak-agak mereka boleh bagi tak? Tak boleh nak bagi ya. Tu kita duk ajak selalu.
Dia angkat tangan pun angkat bagi elok-elok. Tapak tangan menghadap kepada kiblat. Ni kita dapat pahala. Ikhlas. Nabi kata, hendaklah kamu buat amalan, ibadah, ikhlas dan berpahala. Ikhlas kerana Allah, berpahala ialah ikut cara Nabi. Nak dapat pahala ni, sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimin, muslimat, dengan syarat nak dapat pahala, kita buat tu ikut Nabi. Ikut Nabi ni, hak mana ni ulama-ulama tinggal dekat kita. Dengan ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu fiqahnya di sana, ulama-ulama tinggal dekat kita. Sahabat-sahabat tinggal dekat kita sampailah lah. Al-ulama warasatul anbiya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama tinggal dekat kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu Nabi kata adalah pewaris Nabi. Kita ikut ni ulama-ulama tinggal dekat kita ni daripada zaman sahabat, daripada tabi'in, tabi'in. Tabi'in, para ulama, imam-imam kita. Lepas tu sampailah lah ni kitab-kitab yang kita duk baca. Semuanya datang daripada sahabat-sahabat. Sehinggalah sampai ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita angkat tangan ni macam-macam. Ada yang angkat macam tu pun ada. Macam Etroman pun ada. Macam buat motor pun ada. Angkat tu dia angkat bagi elok-elok. Akhlak kita, adab kita, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau kita angkat macam tu kan, jadi tak dapat pahala lah, letih kita angkat tak dapat apa. Sebab dia termasuk dalam sunat. Sunat apa? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Sunat yang apabila kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal tak berdosa, tapi hukumnya makruh. Benda yang makruh ni, tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala benci, jangan buat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat bagi Allah. Allahu Akbar. Tapak tangan menghadap kepada kiblat. Ibu jari duduk bawah cuping telinga. Kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar. Tu pun dapat pahala dah. Pahala jangan kita duk kira Allah nak bagi berapa. Tak ada nilai lah. Nak bagi dengan dunia tak ada nilai lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala Musanni rahimahullahu ta'ala. Dia kata, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu. Sebelum kita nak sembahyang, kena suci ni. Sama ada pakaian kita nak kena suci, badan kita nak kena suci, tempat yang kita nak sembahyang, kita letakkan ketika kita nak beribadat, kena bersih. Suci pada pakaian, ni pakaian kita nak suci. Kadang-kadang takut-takut ada najis, maka kena suci. Kalau tidak, pakaian kita najis, sembahyang kita sah tak? Tak sah. Badan kita nak kena suci. Tu saya duk sebut selalu. Kuku ni potong bagi pendek. Ni bagi nampak isi ni. Bagi nampak isi duduk atas, kuku duduk di bawah. Jangan kuku duduk di atas, isi duduk di bawah. Bagi nampak kuku duduk di bawah, isi duduk di atas. Isi duduk atas. Nampak tak? Kuku duduk di bawah. Jangan kuku duduk atas. Apabila kuku duduk atas, di sana dia ada rongga-rongga. Kadang-kadang ada kotoran. Kadang-kadang ada najis. Sah tak sembahyang kita? Sah tak sembahyang kita? Ada najis? Tidak sah. Esok ni di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Sekejap saja, dekat tengah jam dah. Dekat tengah jam dah kita kuliah ni. Dekat tengah jam dah kita kuliah. Sekejap lah. Masa berlalu tu cepat rasa no.
Cepat masa berlalu. Baru mula azan ni 6.30. Lah dekat pukul 7 dah. Cepat masa berlalu. Tak apa tuan-tuan, masa yang berlalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni beruntung kita. Tambah-tambah dalam tempoh PKP ni kita bukan pergi mana pun. Kita duduk rumah sekurang-kurangnya. Bukan kuliah saya ni, kuliah Ustaz Lim. Tuan Guru Syekh Zainal. Dia pun kuliah, saya pun duk ikuti kuliahnya. Kuliahnya bermula sebelum subuh. Dan selagi duha dia buat kuliah. Kita sama-sama ambil kesempatan. Baik. Kita nak kena bersihkan ni pakaian kita, badan kita dan tempat untuk kita nak sembahyang. Sebab apa? Termasuk dalam najis ni ialah termasuk dalam syarat. Syarat sah sembahyang. Dia bukan rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rukun sembahyang ada 13 rukun. Tambah lagi 4 tumak ninah, rokok tumak ninah, iktidal tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk antara dua sujud tumak ninah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak lagi lah kita nak kena belajar noh. Tak habis-habis sampai mati kita takkan habis lah nak mengaji ni. Takkan habis belajar ni tuan-tuan. Lagi kita belajar, lagi dia. Ilmu Allah ni banyak tuan-tuan. Tak habis untuk kita nak mempelajari. Banyak lagi benda-benda yang hak kita kena belajar. Cuma hak kita dalam ni semua pakat tahu dah. Cuma saya nak ulang kaji, nak peringat diri saya dan juga sahabat-sahabat. Baik. Qala Musanni rahimallahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, dan engkau telah suci daripada hadas. Dan setelah engkau menutup aurat. Ini termasuk dalam syarat lah. Iaitu bersuci daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Ini termasuk dalam syarat muqaddimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadas daripada hadas kecil nak terangkat ialah itibari pada anggota-anggota tertentu. Mengangkat hadas kecil ni itibari pada anggota-anggota tertentu. Iaitu kalau wuduk ada 6 dah fardu wuduk. Apa dia yang pertama? Hukum wuduk ada 6. Kan Allah sebut dalam Al-Quran. Ya auzubillahi surah Al-Maidah ayat 6. Allah sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Itu disebut dengan hak mengangkat hadas kecil itibari pada anggota-anggota tertentu. Ini juga kita kena belajar, iaitu cara kita berwuduk. Ini juga benda yang hak disebut dengan benda yang hak menjadi syarat. Menjadi syarat atau muqaddimah sebelum kita nak sembahyang, nak suci daripada hadas kecil. Hadas kecil dengan kita berwuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kena berwuduk. Banyak lagi nak cerita ni. Hadas besar itibari pada seluruh anggota badan. Hadas kecil anggota-anggota tertentu. Mukanya, tangannya, sapu kepalanya, kakinya. Tetapi mengangkat hadas besar ialah itibari kepada seluruh badan kita. Tidak terkecuali walaupun dengan sorak bulu sekalipun. Tidak terkecuali. Tak terkecuali. Kena rata semua ayat. Jadi kena cuci dengan angkat hadas lah sebelum nak sembahyang. Kena angkat hadas sama ada hadas kecil, iaitu berwuduk. Kena bagi sempurna wuduk. Kalau wuduk muka nanti kita akan sebutlah.
panjang cerita noh. Baik, kita kalau sebut memang panjang cerita, bab wuduk pun tak habis kita. Baik. Lepas tu menutup aurat. Nah ni termasuk dalam muqaddimah juga. Menutup aurat. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau perempuan muka dan tapak tangan ni sampai pergelangan tangan ni. Orang perempuan auratnya dalam sembahyang muka dan telapak tangan. Termasuk juga riwayat kita Imam Syafi'i kita dagu juga termasuk dalam aurat tu. Setengah orang pakai dia punya ni, dia punya tutup, dia punya dagu tu. Maksudnya muka ni. Muka kuasa muka, tutup muka. Dan pergelangan tangan, tapak tangan ni orang perempuan. Tu orang perempuan kalau dia pakai baju kurung, tutup aurat, maksud dia pakai dia punya yang tangan tu, tutup sampai pergelangan tangan, maka sembahyang tak sah. Orang lelaki dia antara pusat dan lutut auratnya, tutup aurat. Tapi kita taklah sampai pusat, untuk kita tutuplah dengan sempurna sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Dia orang lelaki di antara pusat dan lutut. Orang perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kecuali tapak tangan. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat. Ini termasuk dalam syarat ni. Syarat menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu dada kita nak kena mengarah kepada kiblat. Tak sah sembahyang kita menghadap selain daripada kiblat. Ini dia kena menghadap kiblat. Dia kata menghadap kiblat. Qala musannif rahimahullahu taala, dalam keadaan berdiri dari merenggangkan sedikit di antara kedua kakinya. Berdiri, ini termasuk rukun sembahyang. So kita akan sebutlah berdiri bagi yang berkuasa. Kadang-kadang setengah kita ni jalan daripada rumah berjalan boleh, pipi di masjid, pi di surau, duduk terus Allahu akbar. Terus duduk, tak sah sembahyang dia. Dia kena berdiri dulu. Berdiri tegak, Allahu akbar. Tak lagi tak larat baru duduk. Ni jagalah ni. Ni kadang-kadang pergi sihat elok, turun pada kereta nyong jalan masuk masjid, masuk surau, tak lagi mai sembahyang, Allah mai duduk terus Allahu akbar. Tak sahlah sembahyang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata berdiri dengan tegak, berdiri tegak dengan kita bongkok. Berdiri, kena berdiri tegak lah. Sebab termasuk rukun ketika kita nak takbir, mesti kita berdiri. Berdiri tegak, maksudnya bagi orang yang boleh berdiri tegak lah. Tapi kecuali dia sakit, dia kena bongkok, tak apalah. Tapi kalau saja-saja dia bongkok, dia takbir, maka tak sah sembahyang dia. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, amin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketika mana dia berdiri tu, sebelum dia takbir, sebelum dia kata bacalah olehmu dengan surah Qul a'udzu birabbin nas. Ni adab dia. Adab kita nak sembahyang, sebelum kita takbiratul ihram, berdiri tegak menghadap kiblat, suci pada hadas kecil, hadas besar, suci pada pakaian, badan dan tempat yang kita nak letakkan ketika sembahyang. Sebelum kita takbir, adabnya disebut dengan bacalah dengan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta lindung daripada Allah. Minta lindung daripada Allah ni gangguan-gangguan. Qul a'udzu birabbin nas. Kul katakanlah a'udzu, minta lindung daripada manusia. Qul a'udzu birabbin, dengan Tuhan manusia. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada ni gangguan-gangguan Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Minta kepadanya. Kadang-kadang sembahyang kita ada gangguan tak? Ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada gangguan. Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan a'udzubillah. Mula-mula tu baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung daripada-Mu ya Allah daripada syaitan yang kena rejam. Minta tolong dengan Allah. Sebab kita tak nampak syaitan. Syaitan dia tak makan, kita makan. Syaitan tak tidur, kita tidur. Syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Jadi nak kena minta tolong dekat siapa? Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan syaitan. Dialah menciptakan segala-galanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rabb sekalian alam. Dialah Tuhan. Maka minta dengan dia. Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita nak takbir, baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengkan diri pada godaan syaitan. Niat dalam hati kita tu kita baca surah An-Nas tu, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, minta padamu ya Allah supaya benteng daripada gangguan-gangguan syaitan, sebagai benteng, sebagai pagar, sebagai tembok untuk nak dinding daripada gangguan-gangguan syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita jangan lupa adab-adab tu. InsyaAllah kita ingat, kita berhenti dululah kot, no? InsyaAllah. Besok lagi kita sambung lagi lah. InsyaAllah. Tuan-tuan jangan risaulah. Dalam tempoh PKP, InsyaAllah kita akan buat kuliah. Lepas pada waktu subuh, lebih kurang pukul 6.30, kita buat kuliah subuh. Mudah-mudahan insyaAllah. Walaupun kita tak dapat nak pergi masjid, nak sembahyang berjemaah, tak boleh nak duduk dalam majlis kuliah. Sebelum ni yang kita duduk kuliah, tak ada lah di masjid-masjid kuliah-kuliah. Semuanya ditangguh dalam tempoh PKP ni. Nak buka wallahualam. Nak buka ni wallahualam, kita pun tak tahulah bila lagi nak boleh nak kuliah balik macam kuliah biasa. Macam sebelum ni, kita tak tahu bila lagi nak mula. Walaupun bagaimanapun, kita ambil kesempatan tu. Saya ambil kesempatan masa yang Allah bagi kita dekat rumah bersama dengan keluarga. Sekurang-kurangnya masa tengah jam, masa 40 minit pagi ni, hampir 40 minit pagi ni. Mudah-mudahan kita isi dengan benda-benda yang baik, iaitu kita duduk dalam majlis. Banyak ustaz-ustaz astazizah kita, tuan-tuan guru kita buat kuliah-kuliah Facebook ni, online ni. Ustaz-ustaz kita buat, maka kita isi dengan dapat manfaat. Pada masa sama kita kongsi lah. Mudah-mudahan perkongsian kita bukan hanya di dunia, perkongsian kita ialah kita nak juga di akhirat besok ni. InsyaAllah. InsyaAllah, untuk makluman sekali lagi, InsyaAllah saya tiap-tiap hari lepas sembahyang subuh, lebih kurang pukul 6.30 kita mula kuliah. Agak-agak tengah jam, agak-agak 40 minit. InsyaAllah kita berhentilah. Mudah-mudahan sikit perkongsian macam ni, mudah-mudahan dapat kita memperbetulkan, mudah-mudahan dapat kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita
Sebab ramai lagi yang kita ni memang ramai lagi yang tak tahu. Ataupun macam kita nak bagi maksudnya tazkirah, peringatan supaya kita duk ingat selalu. Nanti insya-Allah saya ingat cukup dah. Keadaan tu pada pagi ni yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang adalah kelemahan diri saya mohon maaf. Sekiranya ada terkasar bahasa, terguris bicara, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah adalah diri saya sendiri. Insya-Allah. Insya-Allah panjang umur. Pagi besok kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihnahu fiddin wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap guru-guru kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, kau angkatkanlah penyakit COVID-19 ya Allah. Kami memohon padamu ya Allah. Mohon padamu ya Allah dengan keberkatan majlis ilmu ni ya Allah. Mohon padamu ya Allah, kau angkatlah segala penyakit-penyakit, musibah-musibah terutamanya COVID-19 daripada negara kami dan negara lain ya Allah. Mohon padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakit ni ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.